Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Seri Pahang menentang KL City, yang mana Seri Pahang menang 2-1 hasil jaringan dari Manuel Hidalgo dan juga Azam Aziz, manakala pasukan KL City dijaringkan oleh Paulo Josue. Pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan bermain cukup teratur daripada segi position, daripada segi formation, daripada segi taktikal. Mereka sangat-sangat teratur, sering membalas serangan, tetapi boleh saya katakan pasukan Seri Pahang adalah pasukan yang lebih baik daripada segi convert peluang kepada jaringan, dan pasukan Seri Pahang juga lebih baik daripada segi bertahan, terutamanya apabila mereka mempunyai goalkeeper yang tinggi untuk memastikan yang gawang pasukan Seri Pahang ni sukar diborosi pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Seri Pahang dan apakah kekuatan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam? Yang pertama yang saya nak puji adalah mengenai goalkeeper pasukan Seri Pahang, iaitu Samasa, yang mana pada perlawanan ini Samasa menunjukkan satu performan yang sangat menarik. Beliau menunjukkan yang beliau adalah goalkeeper import yang memang berbaloi dibeli oleh pasukan Seri Pahang dengan ketangkasan dan juga dari segi pembacaan crossing yang cuba dilakukan oleh pemain KL City. Beliau berjaya untuk challenge bola-bola tinggi. Ketika KL City dapat free kick ataupun dapat corner kick, beliau boleh keluar untuk challenge bola-bola yang dihantar oleh pemain KL City ke dalam kawasan kotak penalti pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Bahkan daripada segi reflection, beliau juga sangat cemerlang. Beliau berjaya menafikan beberapa percubaan daripada pemain KL City dan beliau tenang untuk menangkap beberapa percubaan daripada Mbemba. Jadi boleh saya katakan kecemerlangan keeper Seri Pahang semalam adalah yang membantu kemenangan untuk Seri Pahang di bahagian pertahanan lah untuk pasukan Seri Pahang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang adalah bagaimana mereka punya attacking third dan juga middle third berfungsi pada perlawanan semalam. Semalam mereka meletakkan Sean Jenely sebagai seorang striker. Di kanan mereka letak Bakiuddin, di kiri mereka letak Malik Ma'rif, di tengah mereka letak Hidalgo, Azam Aziz dan juga David Rowley. Yang mana mereka bermain dengan sangat cemerlang pada perlawanan ini, dengan sangat-sangat baik di bahagian attacking third. Yang mana boleh saya puji, di bahagian kanan Bakiuddin menunjukkan performan yang sangat baik untuk bergandingan di bahagian kanan bersama dengan Azhar. Di bahagian kiri Malik Ma'rif juga bermain dengan sangat baik untuk menggerakkan serangan di bahagian kiri. Dan yang paling penting adalah tentang Sean Jenely, yang mana shot yang diletakkan sebagai striker mampu untuk turun dan lingkap dengan baik antara Hidalgo dan juga Azam di bahagian tengah untuk menggerakkan bahagian serangan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Jadi benda tu sedikit sebanyak telah mengubah corak pasukan Seri Pahang, yang mana sebelum ni mereka meletakkan Zaktara. Zaktara ni orang kena supply bola dekat dia. Jadi pada perlawanan ni kita nampak yang permainan ataupun corak permainan pasukan Seri Pahang memang boleh dikatakan involve ataupun revolve ataupun telah dikatakan berubah, yang mana mereka bermain as a team di bahagian tengah dan juga bahagian serangan ketika mereka cuba untuk attack ataupun menyerang pasukan KL City, dan perkara tu membuahkan hasil lah apabila Sean Jenely, Bakiuddin, Malik Ma'rif mampu untuk lingkap dan juga bermain dengan baik ataupun menyambung lah, connect dengan baik di bahagian tengah yang diketuai oleh Hidalgo yang bermain sebagai attacking midfielder. Jadi benda tu boleh saya pujilah, sebab itulah bahagian serangan pasukan Seri Pahang semalam memang nampak hidup, dan benda tu juga dibantu di bahagian tengah oleh peranan David Rowley, yang mana David Rowley diletakkan sebagai defensive midfielder. Beliau juga berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik untuk memastikan yang beliau boleh mengganggu bahagian tengah KL supaya tak berapa nak hidup, dan beliau boleh melakukan beberapa interception dan juga block yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang pada perlawanan semalam. Jadi apabila ada backup daripada David Rowley untuk menjaga bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang ni, maka bahagian tengah dan juga bahagian attacking third pasukan Seri Pahang ni, yang mana mereka ni pun saling connect antara satu sama lain, saling berhubung antara satu sama lain, telah menyebabkan Seri Pahang lebih seimbang di bahagian tengah, sama ada untuk menyerang dan juga sama ada untuk bertahan. Jadi benda tu yang menjadi the main point untuk pasukan Seri Pahang deserve untuk menang pada perlawanan semalam, dan
lebih teratur daripada segi bertahan sebab mereka dah ada David Rowley untuk berada di hadapan pertahanan dan mengganggu bahagian serangan pasukan KL City. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Baiklah, untuk kelemahan pasukan Seri Pahang. Untuk kelemahan pasukan Seri Pahang, bagi saya kekurangan mereka perlawanan semalam, mereka taklah sangat efektif di bahagian pertahanan. Yang mana bahagian pertahanan mereka juga banyak kali dipenetrate ataupun ditembusi oleh bahagian serangan pasukan KL City. Tetapi macam saya cakap, nasib baiklah disebabkan ketumpulan dan juga peluang-peluang yang ada pada KL City gagal dimanfaatkan dengan baik, mereka berjaya untuk membawa pulang 3 mata. Jadi untuk pertahanan pasukan Seri Pahang yang diketuai oleh Johan Marshall dan juga Nicholas Wirat, mereka perlu lebih berdisiplin, mereka perlu lebih kompak, terutamanya mereka tak boleh nak memberi ruang kepada pemain-pemain KL City seperti Paulo Joshua, seperti Romel Morales, seperti Hadin Azman untuk masuk ke dalam kotak penalti dengan mudah, dan mereka perlu memastikan yang mereka tutup segala ruang daripada pemain-pemain KL City melakukan short passing ataupun buka game ataupun melakukan switch play di kawasan D-box ataupun di kawasan berhampiran D-box pasukan Seri Pahang dengan sangat-sangat mudah lah. Semalam kita boleh tengok KL City buka game melakukan switch play di hadapan kotak penalti pasukan Seri Pahang sahaja tanpa ada pressure ataupun tekanan daripada pemain pertahanan pasukan Seri Pahang. Itu yang perlu mereka perbaiki. Dan untuk fullback pasukan Seri Pahang, bahagian kanan Azhar dan juga bahagian kiri Azwan Arifin, mereka telah menunjukkan satu corak permainan yang bagus in term of membantu attacking, iaitu bagaimana mereka buat overlapping. Azwan Arifin di bahagian kiri sangat rajin, bagaimana dia naik ke atas dan sebagainya. Benda tu memang sangat-sangat bagus dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan daripada segi ofensif membantu bahagian serangan mereka bagus. Cumanya yang menjadi masalah apabila mereka lambat sikit untuk turun dan bahagian mereka terlalu expose untuk winger pasukan KL City untuk exploit kawasan tersebut. Jadi mereka perlu turun untuk melakukan track back dengan cepat untuk memastikan yang bahagian fullback mereka ataupun bahagian mereka tu tak terlalu expose, tak terlalu terdedah untuk dilakukan ataupun digunakan sebagai kawasan counter attack. Itu yang boleh saya katakan untuk pasukan Seri Pahang. Tetapi Seri Pahang semalam deserve untuk menang sebab mereka punya corak permainan lebih teratur, lebih berdisiplin dan mereka punya bertahan lebih bagus dan attacking third mereka berjaya untuk memanfaatkan ataupun berjaya untuk convert peluang kepada gol dengan 2 jaringan walaupun melalui sepakan penalti dan juga sepakan percuma. Azam Aziz punya gol tu memang marvelous, bombastic orang kata. Tu untuk pasukan Seri Pahang. Kita masuk untuk pasukan KL. Untuk pasukan KL City pada perlawanan ini, boleh saya katakan mereka bermain dengan sangat bagus. Mereka punya build up sangat lawa. Mereka punya overlapping daripada Kamal Azizi pun sangat lawa dan sebagainya. Memang sangat-sangat padu. Di bahagian hadapan mereka ada Embo sebagai pemain left wing. Mereka ada Hadin di sebagai Embo right wing, Hadin left wing, Paulo Joshua tengah, Romel Morales striker. Kita boleh tengok bagaimana pasukan KL City build up pada perlawanan semalam daripada bahagian tengah, yang mana mereka akan buka game ke bahagian flank iaitu menggunakan Embo akan cuba melakukan larian untuk masuk ke bahagian tengah dan melakukan switch play ataupun melakukan hantaran lintang ataupun cutback ke dalam kotak penalti. Banyak kali pasukan KL City boleh buat larian di bahagian flank, buat cutback, buat switch play ke tengah, buka balik daripada kanan ke tengah, tengah ke kiri. Mereka ada banyak percubaan, mereka ada cutback yang banyak dilakukan. Tetapi saya pun tak tahu di mana silapnya apabila gerakan-gerakan tersebut gagal disudahkan dengan bagus oleh attacking force pasukan KL City. Boleh dikatakan masalah utama mereka adalah daripada segi finisher. Mereka tiada penyudah. Mereka dah boleh cipta gerakan yang menarik. Attack belah kanan, attack belah kiri, cutback, switch play ke tengah, buka balik ke kiri dan sebagainya. Tetapi di manakah penyudah? Di manakah percubaan? Di manakah siapa yang menyambut hantaran tersebut? Di manakah benda tersebut disudahkan? Benda tu yang menjadi persoalan kepada KL City. Siapakah yang menyudahkan gerakan yang dilakukan? Itu yang menjadi kepada persoalan pasukan KL City dan menjadi tanda tanya kepada Boyan Hodak sendiri. Siapa yang memulakan ada, yang menyudahkan tiada. Itu yang menjadi persoalan. Dan saya tengok game, KL main lawa, attack belah kanan, buka belah tengah, buka belah kiri. Tetapi
siapa yang menyudahkan bola tersebut? Siapa yang menjaringkan? Itu yang menjadi tanda tanya. KL tak ada orang yang menyudahkan benda tu, menyebabkan peluang-peluang mereka disia-siakan. Itu yang perlu mereka perbaikilah. Yang kedua yang boleh saya puji tentang KL, keeper Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza juga menunjukkan performan yang cemerlang. Boleh saya katakan game ni Kevin Ray Mendoza versus sama salah, sebab dua-dua goalkeeper bermain dengan cemerlang. Mereka sangat bagus, mereka punya reflection. Kevin Ray Mendoza menjaga gawang beliau dengan sangat cemerlang. Walaupun ditewas 2 gol dan 1 gol bombastik daripada Azam, tetapi itu tidak menidakkan yang Kevin bertindak cemerlang pada perlawanan semalam lah. Itu memang boleh saya puji untuk yang kedua. Yang ketiga yang boleh saya puji juga pada perlawanan ni adalah peranan Akram Mahinan. Akram Mahinan bermain dengan baik di bahagian tengah walaupun sebagai defensive midfielder seorang, tetapi beliau menunjukkan kematangan. Dan yang paling penting untuk game ni, Akram Mahinan juga involve dengan bahagian serangan. Beliau juga naik atas, beliau juga buka untuk menjadi orang yang connect di bahagian tengah untuk melakukan switch play bersama dengan Paulo Josue dan sebagainya. Tetapi saya first time tengok Akram, kiranya bukan first time, maksudnya dalam game ni saya nampak Akram tu naik untuk membantu bahagian attacking ataupun bahagian serangan dengan sangat-sangat efektif pada perlawanan ni. Dia banyak buka game, dia banyak buat game dan sebagainya. Tetapi macam saya cakap pada awal tadi, KL tiada siapa yang menyudahkan peluang ini untuk menjaringkan gol buat KL. Jadi benda tu yang menjadi persoalan. Jadi untuk pasukan KL, mereka dah bermain teratur, formation dah bagus, open dah bagus, import dah cemerlang, embo-embo dan sebagainya, ada kelajuan, ada speed dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah adalah siapa yang menyudahkan bola yang tak akhir untuk jaringkan gol. Itu yang menjadi persoalan. Siapa yang menyudahkan, siapa yang ambil bola yang tak akhir tu. Jadi untuk Boyan Hodak, dia perlu cari jawapan ni untuk the next game. Kalau dia mampu cari, saya rasa dengan corak permainan KL macam semalam, mereka boleh menang lagi. Mereka boleh mula untuk membina momentum bagi mengejar top 3 ataupun top 5 dalam persaingan Liga Super pada season kali ini. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.